Selamat, semuanya diikim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Ini adalah waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 9 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 11 April 2022. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunak dan Lahad Datu 6.15 petang. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.18. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.26. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.32. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.44. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.47. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.12. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.13. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.16. Seluruh negeri Melaka 7.18. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.17. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.19. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.22. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.24. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.22. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.23. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.25. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Setiawan dan Pulau Pangkor 7.25. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Seran dan Parit Buntar 7.26. Zon 7 Bukit Larut 7.29. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.16. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Teremeluh, Berat dan Jerantut 7.19. Zon 4 Bentong, Raup dan Kuala Lipis 7.20. Zon 5 Genting Sempah, Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.23. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.28. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.16. Zon 2 Besut dan Setiu 7.19. Zon 3 Hulu Terengganu 7.18. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.16. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerat dan Gua Musang 7.21. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.28. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 7.27. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.27. Zon 4 Baling 7.26. Zon 5 Kulim dan Bandar Baru 7.26. Zon 6 Langkawi 7.30. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk 9 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan 11 April 2022. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah.
Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0384081789. Sedekah Serantau Muslim. Jimatkan penggunaan air bersih. Gunakan secara berhemat. Setiap titisan air adalah sangat bernilai kerana air adalah kehidupan. Untuk tips jimat air, sila ke laman Facebook SPAN di span.my. Salam Ramadan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jom jimat air. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita bicara kita mengenai perihal air. Dalam banyak-banyak tentang kita cerita mengenai pemulihan air ini, ada satu ilmu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita menguasai bidang air. Apa kata Nabi SAW? Alimu awladakum bisibahah. Hendaklah kamu mengajarkan anak-anak kamu dengan berenang. Cuba kita lihat kan, walaupun negara Arab, sekitar Jazirah Arab, tidak banyak maknanya sungai yang boleh praktis berenang, tapi Islam tu universal. Islam suruh ajar untuk anak berenang, kuasai ilmu air kan, supaya kalau kita menguasai ilmu air, kita boleh berenang, kita akan lebih menghargai air itu. Kita tahu macam mana, ini air, kita boleh berenang, kita lebih mesra dengan air itu. Selain daripada itu, dengan mengetahui ilmu berenang ini, kita akan dapat meningkatkan daya ketahanan kita di mental. Sebab belajar berenang sebenarnya belajar menguatkan mental kita, belajar menguatkan mental kita untuk kita terus lebih nak usaha lagi, ke depan lagi, jauh lagi, stamina lagi. Dan bukan saja dia menguatkan mental kita, tubuh badan pun sihat, kita akan mesra dengan air, kita akan jaga air itu. Bayangkan kalau hari ini sungai yang biasa kita mandi tiba-tiba tercemar, sudah tentu kita pun tak selesa nak mandi kat situ, kita akan kutip sampah. Jadi bukan saja mandi itu semata-mata, tapi kita advancekan lagi, lanjutkan lagi untuk kita pelihara alam sekitar. Dan sebab itulah Nabi suruh antaranya ajarkan anak kamu berenang agar supaya kita dapat menguasai ilmu air dan menghargai air itu. Sebagai khalifah di muka bumi ini, air sangat penting kan? Jadi menguasai ilmu air, berenang kan, begitu juga dengan sebagainya, menjadikan kita akan lebih menghormati diri kita dan menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Jom bersama-sama saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin menjadi pengguna cekap air. Jimat, sayangi dan peliharalah air. Air adalah kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Kuching 93.7 FM. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terfikirkah di fikiran anda masih ada lagi anak-anak yang tak dapat belajar agama? Bayangkan jika itu adalah anak kita, apakah perasaan kita? Ustazah.com menjalankan kempen Nadi Al-Quran untuk membantu anak-anak ini belajar Al-Quran. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Layari ustazah.com untuk maklumat lanjut.
Man, anak bongsu awak tu dah akikah ke belum? Oh, belum lagi lah. Tengah cari lagi nak buat ke mana ni? Apa susah? Izi Korban kan ada. Bulan Ramadan ni Izi Korban ada buat program akikah. Daging-daging akikah akan diagih kepada saudara kita yang memerlukan untuk berbuka puasa. Wah, menarik tu. Laksanakan akikah anda Ramadan ini bersama Izi Korban. Untuk maklumat lanjut, layari izikorban.org. Izi Korban, akikah korban tanpa sempadan. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu, sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna, insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005.
Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Seorang Muslim boleh mendapatkan ganjaran pahala atas amalannya. Kita mempunyai peluang untuk bekalan hidup di akhirat dengan amalan sedekah, wakaf dan seumpamanya. Alhamdulillah atas sumbangan anda. Masjid Bukit Bandaraya Yusof Shah Alam kerja-kerja dapat digerakkan, namun perjalanan masih jauh. Marilah berinfak ke atas pembinaan Rumah Allah. Layari masjidbukitbandarayashahalam.com. Hubungi 03 8605 3676 atau 019 354 1115. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur Alhamdulillah Mona. Kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang ini menerusi rancangan yang dah pun kita siap sedia di setiap hari Isnin petang, iaitu rancangan Vaksin Hati. Dan pastinya juga rakan-rakan sekalian juga bertonton sekarang di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita sedang bersara langsung di situ juga. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik, jom terus kita nak bersama dengan tetamu kita Mona menerusi rancangan Vaksin Hati. Kita ada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, DJ Mona, apa khabar? Sehat kan? Puasa macam mana, okey? Alhamdulillah okey. Power. Dia puasa ni orang kata dia emosi dia tenang-tenang, betul ke Tuan? Betul. Mengajar ketenangan. Itulah dia rehat-rehat kan, masya-Allah. Jadi kita sama-samalah juga boleh adaptasikan juga perasaan emosi kita menerusi Ramadan kali ini untuk kita binakan lagi kan, kita mantapkan lagi rasa emosi kita dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ada kaitan tau dengan tajuk kita petang ni kan Mona? Sebab kita nak bincang lagi untuk di bahagian yang kedua, bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang memberikan kebijaksanaan untuk dalam emosi kita kan Mona? Ya, betul Syafiq. Dan untuk waktu ini bukan kita yang bercakap sahaja, Tuan Fazli yang kena cakap tentang hal itu. Dan sebagai mukadimah, silakan Tuan. Ya, silakan Tuan. Okay, baik. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, dan terima kasih kepada anda yang mendengar Radio IKIM, sama ada daripada radio ataupun yang menonton daripada Facebook Live hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bertemu untuk berbincang mengenai dengan Ramadan, bulan bijak emosi bahagian 2. Kan? Kenapa kita sebut bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, bulan latihan? Kalau siapa masih ingat, saya pernah sebut sebelum ni. Sebab latihan-latihan, kita sebut sebagai latihan ni benda yang kita tak biasa. Nak biasakan diri kena latih. Peringkat awal latihan kita rasa susah. Tapi lama-lama latih jadi biasa. Bila jadi biasa, kita dah terbiasa. Jadi bila kita dah terbiasa, maka kita akan kurang rasa berat. Sebab tu kalau kita tengok, orang beriman,
ataupun orang Muslim yang biasa berpuasa kan. Bila masuk bulan Ramadan dia tak ada terasa susah sangat. Rasa okey je lah sebab dah biasa puasa dah. Dah kalau 30 tahun lahir mungkin 25 tahun dah puasa. Kan? Jadi tapi kalau orang non-Muslim bila dia nak merasa puasa itu adalah satu cabaran yang besar pada dia. Cabaran besar pada mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah berpuasa. Kan? Kalau puasa mereka pun mungkin berbeza dengan puasa sebagai seorang Muslim ni, lain. Kan? Sebab saya dengar kalau puasa-puasa agama lain ada yang puasa tapi boleh minum air. Kan, puasa tapi boleh minum air, ada puasa tapi tak makan daging dia, benda lain boleh makan kan. Kena nasi goreng pun sedap juga, boleh juga kan. Jadi maknanya, tapi kita sebagai seorang Muslim, cantiknya, hebatnya puasa kita ni tuan-tuan dan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, adalah dia bukan saja imsak daripada menahan diri daripada makan dan minum, tetapi mengawal diri, self control. Ini yang hebat ni. Maknanya puasa kita ni adalah untuk melatih self control, kawalan kendiri. Dan hari ini sebab itu saya nak bawakan daripada sudut bijak emosi. Macam mana kita nak latih diri kita menjadi orang yang bijak emosi dalam Ramadan dengan melatih 5 komponen ini. Okey. Apa 5 komponen ini? Saya ingat saya masuk teruslah. Mukadimah panjang-panjang nanti kan ada orang kata Cik Fazli tak sempat masa dah. Ini cakap sikit sangat poin kan, ulasannya banyak kan. Okey, kita bagi poin terus, straight to the point. Okey. So yang pertama adalah dua benda yang pertama ni. Okey, dua benda pertama ni adalah disebut sebagai, kalau kita kan sebut tentang bijak emosi, dia ada 5 komponen. Ini saya ambil komponen daripada Daniel Goleman. Tapi bila kita kait kembali dengan puasa, bila kita tengok balik, subhanallah, saya rasa macam sebenarnya Islam ni dia ada satu sistem pendidikan yang lengkap, membangun emosi, membangun diri, membangun jiwa hati manusia ni. Lengkap. Kan kalau kita tengok setiap ibadah yang ada tu sebenarnya adalah bersifat mendidik. Kan contoh puasa. Dengan puasa. So dia kata ada 5 komponen. Yang pertama apa dia? Self awareness. Kesedaran kendiri. Kan kesedaran kendiri ni apa maksud dia? Kesedaran kendiri ni adalah kita sedar tentang apa emosi yang kita rasa. Kita tahu apa emosi kita rasa. Maknanya kalau kita marah, kita tahu kita sedang marah. Kan? Kalau kita tengah sakit hati, kita tahu kita sedang sakit hati. Kan? Pernah tak ada satu ketika kita rasa macam ada perasaan yang tak kena. Rasa macam tak kena kan Syafiq kan? Macam tak kena, Jimona rasa macam tak kena, apa benda tak kena ya? Rasa macam tak best kan? Tapi kita tak tahu kenapa. Rupanya kalau kita mencari punca, kita akan sedar bahawa kita merasa kecewa rupanya. Emosi yang rasa tak best ni adalah merupakan emosi kecewa. Kenapa? Kemungkinan kawan kita dapat beasiswa, kita tak dapat beasiswa. Mungkin anak orang lain dapat masuk sekolah yang lebih baik, kita dapat, anak kita tak dapat. Dia rasa kecewa. Dan dia kita kata engage with that emotion. Maknanya dia pun bersama dengan emosi tersebut. Ada orang dia tak sedar. Dia kata, tapi rasa kecewa, tapi rasa tak best. Dia tiba-tiba jadi bad mood. Kan, kenapa bad mood? Entah, rasa tak best. Tak tahu. Kan. Dan ini yang penting sebenarnya bila dalam rumah tangga ni sebenarnya. Antara perkara paling penting untuk mengetahui emosi ni. Kita sedar emosi kita rasa. Contoh, kita tak suka bila suami buat macam ni. Suami buat apa? Suami selalu pergi mana-mana tak beritahu. Kita tak suka. Kan? Bila kita tak suka dan kita tak beritahu suami, kan memanglah hak suami nak beritahu tak beritahu, tetapi dalam rumah tangga isunya bukan tentang hak. Kalau kita bincang tentang hak, maka masing-masing akan saling menuntut. Tapi kita bincang dari sudut apa? Apa yang boleh kita beri? Kan? Apa yang boleh kita jaga? Maknanya contoh suami yang hormat isteri, dia akan ceritalah nak gimana. Bukan apa, takut isteri bimbang. Kan, takut isteri susah hati kan, abang ni pergi mana tak balik-balik kan. Sebab itu suami yang baik dia memaklumkan, bukan sebab takut bini. Siapa kata takut bini? Tapi menyayangi isteri. Kan sebab takut dia risau. Update. Daripada zaman sebelum cinta bukan main lagi update. Nak makan pun update kan. Sekarang di hadapan saya ada 2 pinggan nasi ayam. InsyaAllah saya akan makan. Sekian, harap maklum. Update nak makan pun update. Kan. Tapi takkan kenapa sekarang susah nak update. Okey. Jadi emosi yang tak best tadi tu, dia tahu dan dia sedar. Okey, rupanya aku tak suka benda ni. Sebab tu ada dalam e-book yang saya akan launching nanti, saya tulis satu e-book namanya Seni Berbincang dalam Rumah Tangga. Antara perkara yang perlu dibincang bersama pasangan suami isteri ni, bila kita sebut tentang perbincangan, Raja Syafiq dan Jomona, dia bukan tentang konflik semata-mata, tak. Jangan ada konflik baru nak bincang. Tapi memanglah bila ada konflik kena bincang. Tapi kadang sebelum ada konflik pun sebenarnya kita dah berbincang, kita dah selaras pada awal. Antaranya perkara yang penting apa dia? Perkara yang tak disukai oleh kita dan pasangan kita. Ataupun perkara yang menyebabkan kita rasa tak sedap hati. Apa dia? Menyebabkan emosi tak best. Yang ini kena bincang. Walaupun mungkin peringkat awal kita dah buat, tapi bila dah makin lama dia kena sentiasa update.
Sebab manusia berubah. Kan dulu mungkin okey bila ditinggalkan suami balik lambat, tapi sekarang dah tak okey. Kenapa? Sebab lepas keguguran anak, emosi jadi tak stabil. So benda tu kena diberitahu. Tapi bermula dengan apa? Bermula dengan kesedaran sendiri. Emosi kita tu. Sedar kan macam mana kan bab-bab terasa hati, perkara-perkara menyebabkan terasa hati. Suami pun ada isteri terasa, suami terasa hati dengan isteri kan. Suami ni lagi nak kena jaga. Kenapa? Sebab suami adalah makhluk yang kurang bercakap. Bukan kurang bercakap, adalah dia susah nak bagi tahu. Kadang-kadang bukan apa, dia bukan tak nak bagi tahu, tapi dia rasa takut kalau bagi tahu kan terasa hati isteri pula, dia tak nak bagi tahu. Tapi dia yang keep on terasa. Bila dia keep on terasa, dia jadi mulalah macam malah buat tak tahu lah, malah ambil tahu. Kan? Sebab apa? Sebab dia pada awal dia tidak menyedari ataupun dia tidak engage with that emotion tu. Terasa hati, dia tak bersama terasa hati dan mencari punca. Kenapa aku terasa hati bab ni? Kenapa bila isteri hidang makan dulu, contoh hidang, isteri rasa dulu makan dulu kan. Contoh dia makan, tunggu kita lambat dia makan dulu. Sebab ada setengah suami tak boleh macam tu kan. Jadi kenapa kita terasa benda tu? Yang tu kena check. Sebab jangan hanya sekadar terhenti kepada terasa hati, sakit hati dah. Kenapa? Kena check kenapa terasa hati. Sebab mungkin dia kata, sebab rasa macam tak hormat suami. Bila makan tu tak hormat suami. Bila tak hormat suami terasa hati tak? Terasalah. Tapi betul tak bila isteri makan dulu tanda tak hormat suami? Adakah waktu itu, adakah semua waktu sebegitu ataupun hanya waktu itu sahaja? Benda ni nak kena check. Tengok keadaan. Kan? Tengok keadaan. Mungkin tengah waktu dia tengah sakit perut, nak kena cepat. Kan? Ataupun nak menyusukan anak. Contoh. Anak dah menjerit ya wi kan kat atas tu dah menangis tu. Takkanlah nak relax lagi, tunggu abang silakan makan dulu anak kan. Jadi benda tu nak kena tengok. Jadi sebab itu antara benda yang penting adalah kena kesedar tentang emosi sendiri. Kan? Apa yang saya sebut ni adalah berasaskan pada satu hadis Nabi yang sangat menarik. Nanti kita akan terangkan selepas inilah sebab saya tengok gambar pun dah mengecil. Kita bagi Tuan Fazli rehat seketika kan Mona? Betul. Sebab nampak sangat bersemangat Tuan Fazli, masya-Allah hari ini. Kita bagi rehat seketika ya. InsyaAllah. Walaupun hidup tersubat ni. Itulah. Mencabar juga. Baik-baik tu. InsyaAllah. Okay. Baik, jom kita nak berehat seketika. Dan kita kembali lagi selepas ni dengan perkongsian menerusi tajuk kita ini. Bagaimana Ramadan terus membina emosi kita dengan sebaik-baiknya insyaAllah kan Mona? Ya, insyaAllah. Untuk anda, kita berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Ramadan رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها طوبى للنفس بتقواها Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM
inspirasi, inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini. Destinasi IKIM untuk rancangan vaksin hati. Ya, betul. Menerusi rancangan ini, kita juga berserang langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama sertai kita di situ sebab kita ada juga bawakan soalan-soalan, pertanyaan menerusi dalam perbincangan kita ini, insyaAllah. Okay? Dan terus kita nak bersama dengan tetamu tetap kita menerusi rancangan vaksin hati, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas pijak emosi. Ya, insya-Allah. Masih lagi membicarakan tentang Ramadan, bulan bijak emosi bahagian kedua. Dan untuk sambungannya silakan Tuan Fazli. Okey, baik. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Alhamdulillah. Tadi kita bincang berkenaan dengan self-awareness, kesedaran akan diri kan. Dan bila kita dah sedar tentang emosi kita ni, apa nak kena buat? Ini masuk kepada perkara yang kedua disebut sebagai self-regulation ataupun regulasi kendiri. Nak regulate apa? Regulate ni apa? Maknanya apakah yang kita nak buat selepas kita rasa emosi tersebut? Bahasa mudahnya begitulah. Apa tindakan yang kita nak tentukan? Apa yang kita nak buat? Ini penting. Sebab kan ada orang bila berdiam diri, bila dia contoh dia marah tapi dia diam. Okey, itulah cara dia regulate emosi dia. Dia diam, dia tak buat apa-apa. Okey, bahkan mungkin dia meninggalkan tempat tersebut. Kan. Jadi ini sangat penting. Sebab apa? Sebab untuk dia mengawal emosi supaya emosi itu dalam kawalan, dia boleh kawal keadaan kan. Bahkan dia boleh setengah-setengah orang dia boleh regulate emosi yang negatif tadi, dia boleh regulate menjadi satu energi yang positif. Contoh kan, saya selalu sebut benda sebab kadang-kadang kita rasa emosi marah ni tak penting. Setengah-setengah orang dia rasa tak boleh, kita tak boleh langsung ada emosi negatif. Saya kata tak, mana boleh macam tu. Kita mesti ada kedua-dua emosi. Sebab tu kalau kita tengok contoh emosi cemburu, kena ada tak? Ada pada waktu tertentu, dia akan menjadi satu benda yang positif. Contoh, bila tengok orang sedekah lebih banyak bulan Ramadan, tak rasa cemburu ke? Kan? Tak rasa cemburu ke? Cuma regulasi emosinya, apa tindakan yang dibuat lah. Janganlah pula bila kita cemburu, dia sedekah banyak, kita pergi santau dia. Supaya kita pula jadi lebih banyak. Janganlah macam tu. Tapi kita juga berusaha ke arah yang lebih banyak. Sebab tu Allah sebut, fastabiq. Maka berlumba-lumbalah untuk mengejar kebaikan, membuat kebaikan. Sebab kalau tidak ada emosi cemburu bila orang buat kebaikan, adakah kita akan berlumba-lumba? Tidaklah. Kan? Sebab berlumba ni bila kita tengok orang ke depan, kita rasa tak boleh ni, aku kena buat juga ni, aku kena ke depan lebih pada dia. Paling tidak biasa iri dengan dia. Kan? Baru jadi macam tu. So, antara benda yang penting adalah kawalan emosi, self-regulasi ni, regulasi kendiri ni dalam bulan Ramadan ni. Khususnya dalam rumah tangga. Contoh. Ni, dah dekat-dekat nanti dah nak masuk tengah-tengah hujung-hujung ni adalah perbincangan penting. Apa dia? Kita nak balik kampung mana tahun ni? Kan? 2 tahun tak balik ni. Ini sangat genting. Perbincangan sebelum ni tak segenting ini. Kan? Tahun sebelum COVID tidak segenting ini. Tapi tahun ini sangat genting. Sebab 2 tahun dah tak balik. Bila 2 tahun dah tak balik, dia punya nak menentukan tu macam-macam faktor tu. Kan? Maka pada saat ini jugalah kemungkinan akan ada ramai suami akan menggunakan kuasa veto pada masa ini. Kan? Kemungkinan. Jadi jangan main-main isu pasal bincang balik kampung ni boleh bawa kepada pergaduhan yang besar sebenarnya. Bayangkan contoh bila perbincangan tu gagal. Ni penting saya buat ibu sendiri berbincang ni. Bukan apa, sebab saya rasa benda ni kena diajar, kena dikongsi ilmunya. Sebab apa? Bayangkan perbincangan gagal. Perbincangan tidak kondusif, perbincangan tidak efektif. Katakan isteri ikut suami balik kampung. Tapi disebabkan tak puas hati, tak bersetuju, tak redha, dia memprotes. Kan? Macam mana protes dia? Silent treatment. Balik kampung tak keluar bilik. Contoh. Kan? Saudara mara datang tak keluar. Nak keluar sekejap, senyum-senyum, salam, zam, hilang. Contoh, cara protes kan? Macam-macam cara protes ni. Kan? Lepas tu bila mak kat dapur pun semua tak tolong. Itu tanda protes. Bila orang datang senyum, tak senyum. Kan? So apa yang berlaku pada suami tadi? Sakit hati lah. Kan? Sakit hati. Bila sakit hati apa berlaku? Mungkin mula-mula pergaduhan di belakang keluarga. Tapi bila gagal dikawal, jadi pergaduhan di depan keluarga. Tambah pula kalau adik-beradik masuk campur pula kan, nasi campur, nasi tambah semua ada, colek malah semua ada masuk dalam tu. Hai, Allahu Akbar. Moreh dia bukan apa, moreh bukan lagi moreh colek-colek tu. Saya bawa balik daripada Kelantan, dia keluar colek-colek tu. Colek ni sedap pula.
Kan? Tapi bila masuk campur, macam-macam jadi lebih besar. Sebab itu penting untuk ada perbincangan yang baik. So dalam keadaan sedemikian, contoh katakanlah buat keputusan balik kampung suami. Macam mana isteri pula tadi, dia sakit hati. Dia tak puas hati. Tapi macam dia bukan kata tak puas hati dan dia terasa hati, tapi macam mana dia nak regulate emosi dia. Macam mana dia nak kawal diri emosi. Ini yang penting ni. Ini latihan dalam Ramadan ni. Sebab apa Nabi sebut? Okey. Kedua benda ni, saya kata kenapa ada dalam Ramadan? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, as-siyamu junnah. Puasa tu perisai. Kan, perisai. Okey. Sambungan hadis ini, kalau kita lihat mafhum dia, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, pertama, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Okey. Berkata keji ni punca daripada mana? Kan, emosi negatif. Sakit hati. Betul tak? Kalau kita tengah gembira, tak adalah kita sebut benda tak elok. Tak ada. Semua baik-baik. Ya Allah, contoh lagi. Kau ni memang suka kau. Tak ada sebut benda macam tu. Sebab kataan keji akan keluar daripada emosi yang negatif. Kan? Emosi yang tidak stabil. Contoh lagi, apa lagi? Dan berteriak-teriak. Orang emosi tenang, gembira, ada berteriak-teriak? Tak ada. Kan? Tapi maknanya first yang Nabi ajar apa dia? Kawalkan diri. Kawal diri dulu. Kan? Okay, kawal diri daripada buat benda tu. Okay, yang kedua apa dia? Apabila kamu diprovokasi. Kan? Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, mana yang kedua, keadaan yang kedua apa dia? Orang datang dia, orang duduk mengata kat kita kan. Jadi bila orang mengata kat kita kan, kita pun geram sangat buat live kan. Macam kutuk tu macam ni, jawab balik pun dengan marah, emosi marah kan. Sedangkan Nabi tidak ajar macam tu. Nabi ajar macam mana? Bila dua keadaan ni berlaku, kena buat apa? Kena sebut inni shaim. Oh, ini benda besar ni. Ini shaim yang besar ni. Kan? Sebab kalau kita tengok macam saya sebut tadi, dalam dua benda tadi, pertama self awareness, yang kedua adalah self regulation. Dua-dua ni ada dalam inni shaim. Dia kesedaran diri. Bila kita sedar kita tengah puasa, ya aku tengah puasa ni. Itu namanya apa dia? Self awareness. Aku tengah puasa ni. Kan? Dan yang kedua apa dia? Bila kita tahu kita tengah puasa, maka kita akan cuba, bila kita sedar kita sedang berpuasa, maka kita akan cuba untuk kawal diri. Daripada apa? Mencaci, mencerca, menghina, marah. Marah salah, marah tak salah, tapi marah dalam keadaan terkawal dengan sebab yang betul, dengan kadar yang betul, dengan cara yang betul, dengan waktu yang betul, dengan tempat yang betul. Kan? Supaya apa? Marah jadi teguran, marah jadi satu benda yang bersifat positif. Kan? Ni persiapan raya ni. Kan? Persiapan raya ni kan. Kadang-kadang yang menguji tu bila tahu Syafiq pada dia mana? Isteri shopping, suami tunggu kat luar berdokong anak. Oh, ini bapa-bapa yang sabar ni. Ni zauj misali. Kan, perhati. Zauj misali. Itulah bapak tu tolak stroller, pusing kan. Mak dia tak keluar lagi, mak dia lama betul ni. Kan. Bapak tu tak nak buat macam mana dah. Kan, anak pula nak susu. Allah. Kalau bapak tu boleh menyusu, dah lama dia menyusu kan. Tapi sebab tak boleh kan. Jadi tenang je. Kenapa saya tahu keadaan tu? Sebab saya sedang melaluinya. Dia Tuan Fazli ni kira antara dua. Kena bincanglah juga. Nak pilih baju tak pandai. Nak jaga anak macam mana kan? Kan? Kena bagi tugas kan? Ya. Bahagi-bahagi kan? Bahagi-bahagi tugas kan? So keadaan ni sebenarnya bagi orang setengah-setengah orang yang dia tak pernah hadapi situasi bina ataupun dia kurang sabar dalam menghadapi. Maka sebutlah inni shaim. Maka sebutlah aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kan, dengan harapan, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan emosi kita. Sebab tu antara bulan puasa ni sebenarnya kita bila kita cakap tentang bijak emosi, melatih kita, mengajar kita untuk menenangkan diri. Dalam keadaan apa jua berlaku, paling penting, skill paling penting menenangkan diri dulu, itu je. Kan? Tengah suami marah, kita tenangkan diri dulu. Jangan provoke. Sebab apa? Setengah orang perempuan, makin suami marah, dia makin nak provoke, makin dia geramkan. Dia kata, ingat kau saja yang ada marah. Aku pun ada marah. Ingat kau saja yang tak puas hati. Aku banyak lagi tak puas hati. Senarai ni, 3 helai senarai ni aku nak sebut ni. Maka tak selesai lah. Tambah-tambah lagi bila dekat raya ni perbincangan ni perbincangan. Saya rasa topik perbincangan ni memang kena diperhalusi kan, diperhalusi lagi. Okey, ada masa lagi? Kita beri hasil ketika.
Untuk waktu ini kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, ada juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan kita berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis mengucapkan selamat menyambut Ramadan, tarbiyah Ramadan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Antara perkara yang perlu kita jaga ketika mana di bulan Ramadan, tidak mengumpat seseorang atau berbohong atau mengadu domba, kerana hukumnya adalah haram dan dapat menghapus pahala puasa. Secara ringkas kita boleh sebut apa dia? Ketika mana masuk bulan Ramadan, jaga diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Kalau pahala puasa kita terbatal, maka kita jadi orang-orang yang Nabi sebut dalam hadis, apa dia? Hanya dapat lapar dan dahaga. Tapi hebatnya kita, lapar dan dahaga kita dapat, tapi badan kita tak kurus-kurus juga. Apa yang sebenarnya kita cari di Ramadan? Bukan kurus, bukannya lapar dan dahaga, tetapi yang kita cari di Ramadan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kalau kita masuk Ramadan orang kata kita tak kurus pun bulan puasa ni, ataupun kita kurus sangat sebab bulan puasa ni. Sebab itu bukan tujuan kita masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan untuk dapat semua kebaikan-kebaikan akhirat. Dan ketika kita dapat kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia akan menyusul. Bila kita puasa, kita jadi sehat. Bila kita puasa, kita jadi kurus. Itu akan mengikut. Tapi itu bukan tujuan. Itu kita kena fahami dengan baik. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. Ramadan datang dengan senyuman. Beruntunglah hamba-hamba yang mengambil peluang beramal di dalamnya. Redha dengan Tuhan yang memfardukannya. Beruntunglah jiwa-jiwa yang bertakwa kepadanya. Salam Ramadan Mubarak daripada Al-Faqir Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman samahu wa qamahu wa ja'alana minal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita di kalangan mereka yang berpuasa di dalamnya dan memangunkan malamnya, dan menjadikan kita di kalangan mereka yang diterima amal mereka. Allahumma amin. Kota Baru 89.8. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Vaksin Hati. Ya, betul Mona. Kita juga sedang bersama langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama sertai kita di situ, dan anda boleh juga like, komen dan juga share sebanyaknya dalam perkongsian kita pada petang ini bersama dengan tetamu kita yang masih lagi berada di talian, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita bincang petang ini Mona berkaitan dengan tajuk Bulan Bijak Emosi di bahagian yang kedua, dan cakap tentang Ramadan ni, bagaimana emosi keluarga kita boleh seimbang kan Tuan Mona. Ada sahabat kata dalam Ramadan ni yang paling banyak bulan Ramadan ni boleh kumpulkan suami isteri duduk sama-sama makan. Waktu sahurnya, waktu berbukanya, kan so busy, kita sibuk macam mana pun, semua balik kumpul dan makan sama-sama. InsyaAllah mungkin itu juga akan membina emosi kita kan. Mana? Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan ada soalan pada waktu ini, Tuan Fazli bertanya, pasangan saya jenis suka buat keputusan sendiri tanpa berbincang. Pada dia, isteri kena patuh apa jua keputusan dia, sekalipun terpaksa menanggung hutang suami. Bagaimana harus bertindak sebagai isteri? Silakan Tuan. Okey, baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya lihat isu-isu ini, isu macam sebeginilah kan.
banyak berlaku penyalahgunaan ketaatan. Macam mana ayat dia? Penyalahgunaan ketaatan. Suami menyalahgunakan kuasa. Dalam apa? Dalam keadaan menggunakan kasih sayang isteri kepada suami dan mempergunakan keadaan-keadaan tertentu. Sebab tu ada berlaku scam perkahwinan. Maknanya kahwin dengan orang tu kenapa? Kerana nak buat loan, biar isteri tu buat loan, lepas dapat loan lagi. Kan? Ada kalau yang berkait dengan, sebab saya pernah baca artikel tentang itu, bahkan ada yang warga luar negara datang Malaysia nak kahwin. So kahwin, isteri buat loan apa semua, dia dapat duit, semua lari. Ataupun isteri tu hanya sekadar untuk layan-layan gitu je. Tapi istilahnya banyak makan luar. Bila kat luar macam-macam dia buat. Mempergunalah. So ini sebenarnya satu benda yang kita kena berhati-hati. Baik. Bila hal-hal yang melibatkan, begini. Bila hal-hal melibatkan keadaan-keadaan tertentu. Contoh, hutang, melibatkan pinjaman, melibatkan benda-benda yang besar dalam hidup. Sebab apa? Sebab hubungan suami isteri ni dia ada risiko dia. Risiko apa maksud dia? Siapa yang boleh yakin, boleh nyatakan bahawa jodoh kita akan kekal sampai bila-bila dengan dia? Kan? Sebab hubungan dia bersifat kita kata dia boleh bertahan, boleh juga tidak bertahan. Berbanding dengan hubungan sebagai ibu dan anak, ayah dengan anak, dia akan kekal sampai bila-bila. Kan? Jadi bila dalam keadaan begitu, sebab itu penting untuk adanya perbincangan. Memang suami suruh, kadang-kadang suami suruh buat je, ikut taat saja. Tapi dalam keadaan begitu, kita juga kena nyatakan kebimbangan kita. Sebab contoh, betul nak suruh saya buat loan, boleh. Tapi yakinkan saya, apa yang abang nak buat? Kan, sebab yang akan menanggung if anything happen, bukan abang, saya. Saya yang kena tanggung. Tapi janganlah cakap macam tu. Tapi dalam ayat yang lebih lunak lah. Cuma saya bagi satu contoh dari sudut perkara-perkara yang perlu difikirkan. Kan? Contoh, kita boleh tanya dekat abang, kalau abang meninggal ni macam mana ni? Contoh, kalau saya meninggal, macam mana? Kalau gini keadaan dia macam mana? Kan? Katakan bisnes abang buat ni tak jadi, macam mana bang? Macam mana nak bayar? Saya kerja tak ada, begini keadaan. Apa contingency plan yang ada? Sebab jangan bincang soal taat semata-mata, tapi kena bincang juga kesan dan akibat. Kena bincang juga risiko-risiko yang mungkin timbul. Kena bincang juga baik dan buruk. Kadang-kadang kita senangnya nak bagi orang tak banyak soal, taat kepada suami, syurga. Kan? Yeah. Tapi bab-bab tanggungjawab tak berjalan apa semua tu, tak bincang pasal neraka pula. Kan? Tak sebut pula soal tu. Jadi especially benda-benda yang besar ni memang kena bincangkan detail. Kan? Kena minta tolong abang, kalau boleh yakinkan saya bang. Macam mana saya nak tolong abang, tapi apa langkah-langkah contingency plan? Bukan saya tak yakin dengan abang, tetapi kita juga kena bincang apa kemungkinan-kemungkinan terburuk yang berlaku dan apa plannya. Kan, apa plannya? Okey, lepas buat contoh 100,000 buat loan. Katakan 100,000 nak letak kat mana? Untuk apa? Macam mana abang nak bisnes? Kan, kalau contoh nak buat bisnes lah. Maknanya benda-benda kena bincang supaya apa? Supaya masing-masing tenang. Sebab tu dalam ini saya sebut lagi, bagi ulang ni. Sebab tu dalam ibu perbincangan saya tu, saya kata antara dalam ibu seni berbincang yang saya tulis ni, antara benda saya kata benda yang kena bincang apa dia? Kewangan. Jangan anggap benda ni tabu, jangan anggap benda ni kata alah ini nak bincang ni mata duitan. Boleh saya ada tulis satu saya ada apa ni? Ada viral satu tentang gaji pendapatan bakal tunang RM1,100 je, macam mana nak hidup dan sebagainya. Dan dulu saya ingat lagi ada orang kata kan, mak mentua bakal mak mentua asyik tanya kerja apa semua kan, malah nak jawab kan. Saya kata benda ni perlu dijelaskan. Jangan anggap bila orang tanya kerja apa, pendapatan berapa, sebelum nak serahkan anak dia sebagai satu pandangan realistik, materialistik. Dah. Dia bukan materialistik, tapi dia be realistik. Sebab nak hidup berkahwin tidak cukup dengan cinta, tapi kena kepercayaan tu kena ada. Bukan soal nilai gaji tu berapa, tetapi sejauh mana effort dia untuk besarkan gaji, bagaimana effort dia, usaha dia untuk nak betul-betul menunjukkan komitmen terhadap perkahwinan. Itu nak kena tengok. Itu topik lain lah, kita bincang kemudian lah. Wallahu a'lam. Ya. Okey. Soalan yang berikutnya kita dapat di sini, Tuan, macam mana kalau kita gunakan orang ketiga untuk menjadi orang tengah dalam perbincangan? Adakah boleh, Tuan, ataupun sesuai? Macam mana, Tuan? Dia perbincangan, bila kita sebut tentang perbincangan, maknanya peringkat awal penting untuk kita berbincang sesama kita lah.
terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab isu dalaman ni hal antara kita dan suami kita, antara kita kita dan isteri kita, kan, dan juga membabitkan kemungkinan ada anak-anak lah. Maka penting untuk kita selesaikan dulu. Tetapi apabila perbincangan menemui jalan buntu, kan, menemui jalan buntu, kenapa boleh temu jalan buntu? Banyak faktor. Apa dia? Antaranya ego, antaranya mind setting perbincangan tu dah nak melihat siapa salah dah, kan. Apa lagi? Dalam saya ada tulis ada 4 perkara disebut sebagai tentera berkuda perbincangan. Tentera berkuda perbincangan ni maksudnya apa dia? Maksudnya kesalahan-kesalahan yang biasa kita buat dalam perbincangan, yang nampak kecil tapi kesannya besar. Sebab Prof. Gottman sebut, kan, nak tengok perbincangan tu berjaya atau tidak, tengok di minit-minit yang pertama. Minit pertama dah gagal, maka di belakang tu gagal lah. Kebiasaannya begitu. Bagaimana ia bermula. Kan? Okey. Jadi baik, penting tak untuk ada orang ketiga. Saya rasa kalau gagal perbincangan berdua, maka carilah orang tengah. Cuma siapa nak cari orang tengah ni? Siapa yang layak? Ada yang kata mak ayah, ada yang kata guru dan sebagainya. Baik, ini kita nak tekan contoh mak ayah. Adakah semua mak ayah boleh jadi orang tengah? Saya kata tak semua. Kenapa tak semua? Bergantung kepada karakter mak ayah tu, kan? Sebab apa? Contoh, bila kita berbincang, kita nak cari titik tengah, jalan tengah, win-win situation antara suami dan isteri. Sebab tu kita pakai orang ketiga, kan? Mana yang boleh, yang paling win-win, yang paling dapat win-win situation. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab bila masing-masing tak nak mengalah, seorang win, seorang loss. Jadi itu yang takkan capai kata sepakat. Okay. Kalau ibu bapa itu adalah orang yang memihak, jenis memihak. Contoh, kamu kan gini, ikut kamu lah. Dia dah buat keputusan untuk kita, maka saya rasa ibu bapa macam tu tak sesuai. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kita hilang pertimbangan. Sebab dia macam ni, kadang-kadang bila kita pilih orang yang kita nak rujuk orang ketiga ni, kadang-kadang kita suka pilih orang yang kita rasa dia akan bersetuju dengan kita, dia akan mudah dengan kita. Kita akan cari orang yang akan bagi point ataupun isi yang sesuai dengan kita, ikut kita, bukan ikut pasangan kita. Itu masalah. Okey. Tapi parent yang macam mana yang boleh? Okey. Pada saya, kalau parent tu ada tegur kita, itu tanda yang baik. Apa-apa bila kita mengadu, dia tegur kita, kamu janganlah macam tu punya. Itu tanda yang baik. Sebab apa? Bukan tanda kita bersalah. Dia tidak contoh ayah kita, mak kita kan, bila kita cerita, dia pun kata kamu tu sebenarnya kena baiki diri, gini. Bila dia tegur, tandanya dia boleh jadi tempat rujuk. Sebab apa? Sebab kita nak memperbaiki diri juga pada masa yang sama. Kan? Dan yang kedua, dia tidak memihak. Ataupun dia kata, kamu fikirlah pasal ni. Kamu dah fikir masak-masak, kamu dah fikir panjang dah. Kamu dah lihat dah masa depan, kamu dah tengok dah macam ni. Soalan-soalan tu sebenarnya soalan yang menyebabkan kita berfikir. Kan? Tapi kalau kita cerita kan, dia kata, mak dah lama tak berkenan dengan isteri kamu, jangan ambil. Sebab banyak jadi isu, masalah, campur tangan mentua, campur tangan ipar-ipar dua, apa semua ni begini lah. Sebab dia ambil emosi dia daripada awal lagi. Kali dia tak berkenan daripada dulu, lagi bahaya. Dia tak berkenan. Jadi bila kita rujuk, memang kita akan dapat semua yang negatif saja. Sedangkan bila kita tinggal bersama, kita tahu ada banyak yang positif, tapi disebabkan pengaruh luar, kita dah tengok, kita ambil yang negatif saja. Jadi emosi negatif jadi makin besar lah. Maka kita tak cari jalan keluar tu. Kan? Saya ada kes orang mengadu kan, disebabkan mak mentua tak suka kan. Jadi suami tu hilang. Hilang terus. Tak balik, tak jumpa, tak mesej. Kan, mesej tak balas dan sebagainya. Hanya kerana campur tangan. Jadi benda ni bukan kecil, benda ni besar. Jadi sebab itu tanya saya, siapa yang layaknya? Adalah orang yang sikap dia adil. Sifat dia adil. Adil ni macam mana? Tidak terus menghukum, bahkan dia mendengar dulu. Kan? Kemudian dia mencari solusi. Dia bukan mencari salah siapa. Sebab apa? Bila berlaku perbincangan tu gagal, sebenarnya ada dua-dua ada salah. Tapi macam mana cari titik tengah? Sebab itu kena cari orang yang macam ni. Boleh jadi apa? Boleh jadi kaunselor yang terlatih lah. Boleh jadi kaunselor, boleh jadi guru kita, kan? Agama ada panduan dia. Jadi pertama dia bagi panduan agama, tapi yang kedua adalah dia bagi panduan untuk emosi pula. Kita kadang-kadang kita terus menghukum keadaan. Contoh kan, isteri ni ada tak puas hati dengan suami lah, ada masalah sekian.
Bila cerita pada orang tu, zap terus dia potong. Dia kata apa? Isteri, kewajipan dia taat pada suami. Jangan soal banyak. Kan? So dia akan jadi satu benda yang keadaan. Adakah kenyataan tu salah? Tak. Kenyataan tu betul. Cuma di hujung tadi tu banyak lagi kena persoalan. Sebab tu saya jumpa kawan-kawan saya yang qadi dan sebagainya. Dia kata sekarang ni qadi pun dia kena faham psikologi juga. Supaya apa? Supaya kita dapat mencari jalan tengah. Menyelamatkan rumah tangga tapi bukan menghukum sesiapa. Tapi benda yang salah perlu diperbaiki. Cuma cara nak bincang, selamatkanlah dulu. Lepas tu kita bincang macam mana nak baiki. Jadi cari orang ketiga ni penting. Cuma kena pilih orang yang betul. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas pencerahan. Dan banyak soalan lagi sebenarnya. Dan kita akan bawa ke minggu hadapan insya-Allah Tuan Fazli. Dan untuk waktu ini ada tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bincang pasal bulan bijak emosi. Bijak emosi, bulan untuk melatih emosi. Jadi saya mencadangkan untuk tuan-tuan sekalian kita latih dua perkara ni. Iaitu pada self-awareness dan juga self-regulation. Self-awareness macam mana nak latih? Sentiasa sedar emosi. Rasa tak sedap je, apa ni emosi aku rasa? Tanyakan soalan tersebut. Kan? Tanyakan soalan tersebut. Bahkan bila kita gembira pun, aku tengah gembira ni. Kan? Apa saja emosi kita rasa kita validate, kita akui. Kan kita perakui. Dan yang kedua adalah regulation lah, self-regulation ataupun regulasi kendiri lah. Maknanya bila kita menghadapi emosi tertentu, maka salah satu cara yang Nabi ajar untuk bulan puasa ni apa dia? Inni shaim. Aku sedang berpuasa. Bila aku sedang berpuasa, yang memberikan pahala, yang menilai segala kualiti puasa kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku kena tunjuk pada Allah yang aku ni buat betul-betul untuk Allah. Kan? Yang aku buat betul-betul ni. Jadi dia rasa nak marah, boleh je pukul. Kan? Boleh je pukul, boleh je sepak, boleh je maki. Tapi menahan diri kenapa? Sebab aku sedang puasa, aku nak Allah bagi ganjaran yang besar atas kesabaran ni. Maka sebutlah ini so'im. Sebab itu ini so'im ni salah satu latihan yang penting untuk kita mempertingkatkan kawalan emosi kendiri kita. Kan? Kalau isteri duduk bebel-bebel pun, yang abang puasa ni, abang sedang puasa ni, abang sedang puasa ni. Kan? Kalau suami duduk marah-marah pun, bang, saya tengah puasa je bang. Kan, abang pun sedang puasa kan, nanti kurang pahala puasa kan, insya-Allah. Moga-moga bulan Ramadan ini berjaya meningkatkan emosi kita, meningkatkan kualiti hubungan dan insya-Allah menjadi orang yang bijak emosi. Okay, jadi siapa-siapa yang nak dapatkan lagi banyak perkongsian saya, boleh pergi ke Telegram saya Bijak Emosi. Cari je Bijak Emosi, insya-Allah jumpalah saya. Wallahu a'lam. Baik, syukur. Terima kasih Tuan Fazli Aziz atas perkongsian yang penuh dengan manfaat itu kan. InsyaAllah semoga terus kita lebih sesuaikan diri kita kan dalam bulan Ramadan ni, menerusi seimbangkan emosi diri kita kan. Kalau terlebih kita cuba seimbangkan juga terkurang pun tambah-tambahkan supaya ianya akan dapat memberikan emosi yang baik untuk kita sama-sama eratkan silaturahim antara suami isteri dan juga keluarga kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan di akhir ni terima kasih banyak kepada Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. Tuan, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada sahabat kita juga Mona yang sudi like, komen, share, dan terima kasih yang hantarkan soalan-soalan. InsyaAllah ada lagi soalan yang kita akan bawakan dalam perbincangan pada minggu akan datang menerusi rancangan Vaksin Hati. Ya, betul Syafiq. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Bismillah, fiqatan وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه بسم الله ثقة وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه
ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Inspirasi, Inforia, Islam.